Pembahagian harta pusaka orang Islam di Malaysia ini sebenarnya dibuat berlandaskan kepada hukum syarak, iaitu hukum faraid, walaupun undang-undang utama yang digunakan pakai ialah undang-undang sivil. Mengikut Seksyen 3 Subseksyen 2 Akta 98, pengurusan harta di Pejabat Tanah Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil JKPTG atau Pejabat Tanah Daerah PTD ialah harta simati yang mengandungi keseluruhan atau sebahagian harta tak alih yang terletak dalam mana-mana negeri dan nilainya tidak melebihi RM2 juta. Dari perspektif lain, pusaka merujuk kepada harta peninggalan simati yang boleh diwarisi atau diberikan kepada ahli keluarga yang berhak dan orang lain yang mempunyai kepentingan terhadap harta pusaka simati. Harta tersebut ialah semua harta peninggalan simati selepas ditolak segala hutang dan kewajipan simati, termasuk harta alih dan harta tak alih yang perlu diagihkan kepada pihak tertentu yang berhak mendapat harta tersebut. Oleh itu, di dalam kajian penyelidikan ini terdapat beberapa isu, proses, cabaran, cadangan penambahbaikan dan kes-kes yang diurus oleh Agensi Pejabat Tanah Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil JKPTG atau Pejabat Tanah Daerah PTD pada masa kini dalam pengurusan harta pusaka yang telah ditinggalkan simati tanpa wasiat. Antara isu yang dibincangkan ialah isu negara, iaitu isu harta yang dibekukan atau harta yang tidak dituntut. Harta beku adalah harta yang tidak dituntut oleh waris dan masih berdaftar atas nama pemilik yang sudah meninggal dunia. Menurut Akhbar Harian Utusan pada tahun 2022, dianggarkan hampir 90 bilion jumlah harta beku dan tidak dituntut di negara ini. Pada tahun lalu melibatkan 90% daripadanya milik orang Melayu. Hal itu berlaku akibat tiada perancangan mengenai harta yang ditinggalkan oleh pemilik selepas meninggal dunia, menyebabkan ia terbeku dan tidak dapat dicairkan oleh waris. Isu lain ialah isu masyarakat, iaitu perebutan harta pusaka antara waris. Sifat hasad dengki dan tidak ada usaha mencari ketua sesama mereka bagi menyelesaikan harta pusaka milik bapa kerana sudah tidak saling mempercayai, menyebabkan keadaan berlarutan sehingga sanggup membunuh saudara kandung sendiri. Pada tahun 2009, seorang lelaki maut ditetak saudara kandungnya dengan parang hanya kerana perselisihan faham tentang harta pusaka. Isu lainnya dalam masyarakat adalah sifat ambil mudah mengenai pengurusan harta selepas mati. Ramai orang meremehkan wasiat dan masalah pengurusan harta setelah kematian tanpa persiapan yang sewajarnya. Ini kerana kejahilan mengenainya mengakibatkan pengurusan dan pembahagian harta pusaka tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Selepas proses pengebumian selesai dan hutang simati diselesaikan, status harta itu dipindahkan kepada waris yang memerlukan sehingga mereka melalui 3 proses utama, iaitu perolehan kuasa, pentadbiran dan pembahagian kepada waris yang layak. Assalamualaikum, nama saya Hanis. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini mengenai peranan dan proses agensi dalam tadbir urus harta pusaka. Okey, jadi peranan pejabat tanah atau pejabat tanah daerah sebagai unit pembahagian pusaka yang memainkan peranan yang sangat penting dalam pembagian harta pusaka peninggalan simati. Yang kedua, peranan pejabat tanah atau pejabat daerah adalah agensi utama dalam pembahagian harta pusaka kecil. Harta pusaka kecil merupakan harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh simati tanpa wasiat, iaitu harta alih atau harta tak alih. Yang ketiga, peranan pejabat daerah adalah untuk menguruskan semua permohonan pembahagian pusaka kecil yang bernilai kurang daripada 2 juta. Seterusnya, saya akan memberitahu proses permohonan pembahagian secara mudah. Yang pertama, ahli waris perlu ke pejabat pembahagian pusaka kecil, pejabat tanah. Seterusnya, menghadiri pembicaraan. Selepas selesai pembicaraan, ahli waris mesti mendapatkan surat kuasa tadbir dan akhir sekali ahli waris perlu menunggu dan menerima perintah pembahagian dari pejabat tersebut. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan binti Harun. Saya akan teruskan dengan cabaran dan juga cadangan. Cabaran yang dihadapi oleh tadbir urus harta pusaka yang pertama ialah masyarakat kurang kefahaman terhadap konsep sebenar pewarisan harta secara faraid. Masyarakat Melayu telah menghadkan penggunaan undang-undang pembahagian harta sehingga pelaksanaannya tidak praktikal. Realitinya, masyarakat masih kurang memahami konsep pembahagian harta oleh faraid dalam Islam. Penagihan hak kepada waris yang berhak di bawah tafsiran undang-undang ini secara literal telah mengakibatkan masalah pembahagian tanah pusaka kepada bahagian-bahagian kecil, menjadikannya ia kurang bernilai dan tidak dapat dibangunkan. Cabaran yang kedua ialah kelewatan proses dalam pengurusan harta pusaka. Hal ini dikatakan demikian kerana harta pusaka yang besar mesti ditadbir sebelum boleh diagihkan kepada waris yang berhak. Dalam kes yang melibatkan harta pusaka yang besar, pentadbiran ladang-ladang besar berfungsi untuk memungut semua harta pusaka simati, mengenal pasti hutang, tanggungan yang serupa serta wasiat simati. Oleh kerana pelbagai isu yang mesti diselesaikan semasa proses pembahagian, proses penyelesaian menjadi rumit dan memakan masa yang lama. Cabaran yang ketiga dan yang terakhir ialah kewujudan pelbagai bidang kuasa dalam pentadbiran harta pusaka di Malaysia yang boleh mengelirukan masyarakat.
Pentadbiran harta pusaka di Malaysia mesti diteliti untuk memastikan tadbir urus yang baik dilaksanakan mengikut kehendak Islam untuk kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam serta negara. Ini berikutan bangkitnya suara yang mempersoalkan kredibiliti sistem pentadbiran harta pusaka Malaysia yang didakwa mengakibatkan tunggakan harta pusaka berjumlah puluhan bilion ringgit. Menurut hukum syarak, harta pusaka hendaklah dibahagikan kepada ahli waris yang berhak di bawah hukum faraid. Walau bagaimanapun, Al-Quran tidak menetapkan cara atau kaedah yang khusus bagaimana harta pusaka harus diurus dan ditadbir melalui ayat-ayatnya. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan yang pertama ialah menganjurkan program untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat, terutamanya umat Islam. Dalam usaha meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perancangan dan pengurusan harta pusaka, pelbagai program dan kempen kesedaran sedang dijalankan, tidak kira sama ada harta pusaka itu mudah atau kompleks. Apabila program pemasaran produk dianjurkan, mereka secara tidak langsung memberi khidmat nasihat kepada masyarakat secara berkala tanpa memerlukan waris. Cadangan yang kedua ialah menambah baik tadbir urus dalam pengurusan harta pusaka dengan memastikan pegawai, pekerja dan kaki tangan adalah cekap dan berkelayakan dalam peranan masing-masing. Sebagai contoh, terdapat beberapa pegawai di Jabatan Pentadbiran Wasiat adalah berkelayakan di sisi undang-undang dan juga mengamalkan undang-undang untuk menjadi pegawai. Hal ini menunjukkan kredibiliti yang tinggi kerana terdapat pegawai pengurusan tadbir urus pembahagian harta pusaka dapat berurusan dengan mahkamah syariah dan juga pelanggan kerana mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang harta pusaka dan wasiat. Cabaran yang ketiga dan yang terakhir ialah semua agensi yang terlibat harus disatukan menjadi satu institusi. Contohnya, melubuhkan institusi itu sebagai agensi pentadbiran harta tanah tempatan atau one-stop center. Pusat pentadbiran tempatan akan menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk semua jenis permohonan harta pusaka, berwasiat atau tidak, dan harta pusaka yang bernilai lebih atau kurang daripada 2 juta. Selain itu, waris boleh memohon di pusat yang sama untuk surat kuasa pentadbiran dan perintah pembahagian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syairah Amani binti Muhammad Farouk. Jadi kita teruskan dengan kes-kes mahkamah berkaitan isu harta pusaka. Jadi salah satu kes mahkamah berkaitan isu harta pusaka ialah seorang suri rumah didapati melakukan penipuan harta pusaka arwah bapa terhadap 5 beradik berjumlah RM720,000. Perjantaan tuntutan berjumlah RM720,000 telah difailkan oleh adik-beradik wanita itu yang berusia antara lingkungan 29 tahun hingga 51 tahun selaku plaintiff, di mana dalam tuntutan tersebut plaintiff turut menamakan JKPTJ selaku defendant kedua. Suri rumah yang merupakan sebagai seorang defendant didapati menjual 6 lot tanah pusaka milik kelima-lima beradik itu tanpa pengetahuan dengan cara menipu tanda tangan 3 daripada mereka semasa proses jual beli tanah tersebut. Selain itu, tidak dinafikan ada sesetengah kes di mana masyarakat kurang kesedaran tentang perkara membagikan harta. Menurut penjelasan Hakim Datuk Abdul Hamid, tanah yang merupakan harta pusaka terlalu kecil sedangkan penerima manfaat terlalu ramai. Jadi mereka berasa bahawa untuk membuat tuntutan harta pusaka tersebut terlalu menyusahkan dengan pelbagai proses tuntutan dengan kos yang agak mahal kerana pada akhirnya mereka hanya boleh mendapatkan sebahagian kecil sahaja bagi setiap orang daripada tanah tersebut. Dan selain dari itu, ada juga kes penggabaian dan kelewatan pengagihan harta pusaka kerana sikap waris yang tidak mahu mengambil peduli dan kurang pengetahuan dalam bidang pengagihan harta pusaka. Jadi dalam kes tersebut, pemohon mungkin menghadapi kesukaran untuk melengkapkan proses permohonan yang menyebabkan ia ditinggalkan separuh jalan. Jadi pengarah bahagian pembahagian pusaka dari JKPTJ Persekutuan berkongsi, secara keseluruhannya, kerajaan telah memperoleh tanah daripada pemilik tanah dalam lingkungan 10 hingga 20% daripada kes dengan kebanyakan pemilik tanah itu sudah meninggal dunia dan masih belum dipohon untuk mendapatkan pusaka. Sebagai kesimpulannya, adalah penting bagi ahli keluarga membuat permohonan pusaka bagi memudahkan proses pembahagian harta pusaka untuk mengelakkan berlakunya tanah terbiar dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, langkah merancang dan melindungi harta perlulah diambil sebelum meninggal demi waris supaya mereka tidak menimbulkan segala kemungkinan berselisihan faham dan bergaduh antara satu sama lain. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini Najmah binti Muhammad. Jadi di sini saya akan menerangkan pendapat terhadap implikasi pasal COVID-19 ke atas kehidupan. Jadi pendapat yang pertama adalah mengambil jangka masa yang panjang untuk mencairkan harta pusaka. Jangka masa minimal untuk memproses sesuatu tuntutan kes biasanya dalam tempoh 5 bulan setengah bagi permohonan baru menyebabkan segelintir waris terpaksa menunggu masa yang lama. Hal ini demikian kerana proses pengurusan tersebut memakan masa. Bagi kes yang melibatkan kematian berlapis dan harta berada di dalam daerah yang berlainan, jangka masa proses tersebut mungkin melebihi dari tempoh tersebut. Dengan itu, seeloknya perlu menguruskan harta pusaka secepat yang mungkin untuk mengelakkan sebarang masalah pada masa akan datang. Ditambah lagi dengan pandemik COVID-19, menyebabkan masa untuk mencairkan harta pusaka tersebut bertambah lama dan sukar untuk diproses. Kedua, pesakit yang terkena jangkitan tidak sempat menulis wasiat. Keadaan pandemik menyebabkan angka kematian meningkat drastik dan di mana seseorang atau masyarakat lainnya perlu membuat wasiat. Kerana wasiat penting untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang iaitu pada penerima wasiat. Dengan adanya surat wasiat, seseorang boleh mengurus hartanya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Pendapat ketiga adalah melambatkan proses dalam pengurusan harta pusaka.
Proses pengurusan harta pusaka mempunyai tempoh penyelesaian selama 4 bulan. Bagaimanapun, memandangkan penularan wabak COVID-19 yang melanda negara, termasuk arahan dan dasar kerajaan semasa, kes harta pusaka kecil akan mengambil masa lebih lama daripada biasa untuk diselesaikan berikutan peningkatan kes yang tertunggal. Sebagai contoh, di unit pembahagian pusaka kecil, ahli waris harus mengisi borang A saat mengajukan permohonan pertama. Setelah selesai, jika ada harta yang tertinggal, maka ahli waris tersebut perlu menggunakan borang P untuk melanjutkan permohonan. Ini menyebabkan rugi masa dan tenaga waris. Terakhir, memanfaatkan PKPB untuk pengurusan harta pusaka. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB adalah gelombang ketiga COVID-19 yang sebenarnya memberi ruang bagi anggota keluarga untuk menikmati waktu bersama. Dengan itu, ianya juga sesuai digunakan bagi menyelesaikan pelbagai urusan yang terkendala termasuk perancangan harta pusaka bagi memudahkan urusan harta pusaka. Alangkah baiknya waktu COVID-19 ini, sekiranya para waris yang mempunyai harta pusaka beku untuk bertindak mencairkan harta tersebut dalam tempoh itu kerana ianya dapat membantu meringankan beban ahli waris yang terkesan dengan COVID-19. Dengan itu juga, mereka tidak mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan. Kesimpulannya, pembagian harta pusaka kepada para ahli waris sangatlah penting agar harta yang ditinggalkan dapat diuruskan dengan baik, iaitu supaya mampu melunasi hutang-hutang si mati dan dapat memberi manfaat kepada ahli waris si mati.